Ya? Bersama dengan tetamu kita, Dr. Radin Mas Jeffrey Radin Mas Ismail, seorang konsultan perubatan pakar onkologi. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar, Doktor? Tuan Danny, Puan Hani mempelawa kami dari PJSC lah untuk meningkatkan kesedaran mengenai kanser payudara. Bulan Oktober ni memang dijadikan bulan untuk kami yang bekerja merawati kanser untuk meningkatkan kesedaran khalayak umum pasal kanser. Memang payudara. Cukup sinonim ya, Doktor. Kalau bercakap bulan Oktober, kanser payudara. Mungkin tanyakan boleh terus tanyakan kepada pihak doktor sebagai mukadimah soalan pertama yang dapat kami ajukan. Bulan kesedaran kanser payudara. Kalau kita bercakap mengenai kanser, ada yang menyebutnya dengan perkataan kanser, ada yang menyebut perkataan bara. Jadi mungkin boleh diterangkan kepada penonton hari ini, apakah sebenarnya kanser ataupun barahan itu, Doktor? Itu soalan yang bagus. Kanser itu adalah sinonim ketumbuhan lah, tapi ketumbuhan ni ada dua jenis sebenarnya. Yang tidak melaratkan dipanggil benign. Yang tu ketumbuhannya biasa kalau dipotong dia insya-Allah tak akan kembali. Tapi kansernya bezanya ketumbuhan yang boleh melarat. Kalau tidak dikawal, tidak dibuang masa awal, ia akan melarat, bertumbuh dan mengakibatkan kemudaratan pada kesihatan seseorang lah. Jadi kanser payudara bertimbul dari payudara. Jadi khususnya untuk wanita, tapi bukan semua kanser payudara wanita. Dalam lebih kurang seorang dalam 100 kes adalah seorang laki-laki. Di Brunei, alhamdulillah, ada rawatan yang bagus di Pusat Kanser Tenggara di PJSC untuk kanser dan ada program saringan alhamdulillah sejak November 2019. Tapi disebabkan COVID-19 pandemik, kami tetap terpaksa menghentikan program saringan lah. Insya-Allah program ini sudah bermula. Dan memandangkan ini bulan Oktober, saya bagi pihak PJSC dan juga untuk MOH untuk meningkatkan kesedaran khalayak umum kepada para pemerhati penonton Rampai Pagi ini, siapa-siapalah, terutama yang wanita dan juga teman-teman wanita, husband, anak-anak yang untuk mengetahui apakah tanda-tanda kanser payudara dan apakah yang boleh dibuat untuk mengurangkan risiko kanser. Bagi saya, rawatan tu ada alhamdulillah. Tapi kami mahu rawatan tu yang berkesan. Jadi untuk rawatan kanser yang paling bagus adalah rawatan untuk peringkat awal. Jadi dalam kanser ni kebanyakan masa kita pernah dengar peringkat 1, 2, 3 sampai 4. Jadi bagi kami kanser payudara adalah kanser yang dah melarat kalau peringkat 4. Dari payudaranya pergi ke arah tulang, ke arah paru-paru dan sebagainya lah. Betul. Saya amat tertarik sekali apabila doktor ada mengongsikan kalau kita lihat dari segi kanser payudara itu bukan hanya menjejaskan kaum wanita sahaja, tetapi ada juga kaum lelaki. Kalau kita lihat dari segi rasio statistiknya, 1 bagi setiap 100 lelaki. Bersempena je dengan doktor mengambil kesempatan kalau tadi lihat dari segi kalender events yang akan berlangsung pada bulan November ialah bulan kesedaran kesihatan lelaki. November. Tadi doktor ada mengongsikan mengaitkannya dengan kesedaran kanser payudara untuk laki-laki. Adakah doktor merasakan satu bagi setiap 100 ini merupakan satu underestimation ataupun macam mana? Itu memang kadar yang mungkin bagi saya lah melihat apa yang kami telah melalui dalam 10 tahun yang lepas. Kami ada lebih kurang 5 ke 10 kes kanser payudara laki-laki. Selalunya mereka mendapat kanser yang berefek daripada hormon. Rawatan hormon dengan rawatan berbotong boleh menolong lah. Ini selalunya berkaitan juga dengan faktor keturunan. Ada sesengah kes tu. Yang ni saya rasa masih cukup singkat untuk bercakap pasal isu kanser payudara untuk laki-laki. Bagi saya yang penting sekali fokusnya adalah untuk meningkatkan kesedaran kaum wanita lah. Jangan kita takut kalau kita terasa apa-apa di dalam kita punya payudara. Dan ada program saringannya sekarang ni sudah bermula insya-Allah bagi orang yang berumur 40 ke 70 tahun. Perempuan lah
untuk mendapatkan program saringan. Saringan itu apa? Mamogram. Mamogram itu ada X-ray yang melihat kepada kita punya payudara dan dilihat oleh pakar radiologi untuk melihat sama ada pertukaran yang merusingkan. Jikalau ada apa-apa yang merusingkan dan terasa ada ketolan ke, ada perbezaan kulit, dapat diambil contohnya. Sebelum yang tu berlaku sebenarnya kena saya beritahu, tidak semua ketolan dalam payudara kita tu adalah barah. Barah, benar. Sebab kemungkinan besar bukan. Jadi baik kalau ada apa-apa yang berusingkan, pergi ke arah doktor pendekatan, klinik kesihatan. Jadi dalam segi saringan ni, ada sudah website ppkk.gov.bm lah. Program saringan yang bermula alhamdulillah pada November 2019 dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita boleh pergi arahnya dalam internet, dalam phone ke, lepas tu boleh melihat FAQ-nya ada. Lepas tu kalau mahu boleh melibatkan diri dalam saringan. Memasukkan butiran lah kalau mahulah siapa-siapa yang mendengar ni. Dan kalau kita ada family yang kita risau yang umurnya sudah cecah 40 untuk mendapat saringan, beritahu sejak. Sebelum kita mengetahui ini mengenai dengan tanda-tandanya untuk mengesan kanser payudara ini, mungkin boleh diketahui bagaimanakah kanser payudara itu boleh terjadi, boleh berlaku? Kanser ni ada banyak timbul kanser ni ada banyak. Satu tu faktor seks. Seks tu bukannya kita berseks, tidak. Yang penting tu kita ni bini-bini wanita jantina lah. Jadi yang kedua tu faktor umur. Faktor umur, bila kita umurnya mencecah 40, kebanyakan ada risiko lagi tinggi. Jadi itulah masa saringan yang terbaik lah. Jadi kanser punca daripada dalam payudara tu, di mana sel-sel yang membuat susu boleh terjadi perbezaan, dan sel tu yang jahat ni menjadi barah ni, ia boleh hidup lama dan ia boleh membahagi, dan sel-sel anaknya akan boleh juga melarat ke tempat lain. Jadi mula-mula itu mungkin beratus sel je, tapi mungkin dalam masa sebulan, 6 bulan, Allahualam, mengikut kansernya, ia akan bergerak, dan bila ia sudah besar macam 1 cm, terasa dengan jari, kemungkinan besar sel-sel itu dah berjuta-juta. Jadi itu yang kerisauan. Kanser itu bila kita menunggu, kalau benar-benar kanser, ia akan melarat. Jadi kami ada cara mengetahui tahapnya. Ini tahap kanser bergantung kepada sel, saiz kansernya, sama ada ia sudah melarat ke arah kita punya ketiak, ada limpa-limpa, dan di bawah mikroskop melihat ia punya grading dan melihat CT scan-nya lah, kami akan menentukan sama ada kanser itu merebak atau tidak. Kalau untuk tahap yang awal, tahap 1 dengan 2 dan 3, kami ada rawatan pembedahan. Tapi untuk tahap yang lebih tinggilah, usulnya untuk tahap kedua, 3, kami akan kadang-kadang menambahkan rawatan lain seperti kemoterapi sebelum berpotong. Tujuannya untuk mengecutkan kansernya supaya pembedahannya lagi bisai, dan untuk para wanita yang masih lagi dalam umuran yang muda, kami dapat memelihara payudara. Jadi kes-kes yang ini selepas rawatan mungkin kami ikuti dengan rawatan kemoterapi dengan hormon atau dengan rawatan radioterapi. Itu kalau kami boleh tanyakan kepada pihak doktor, itu di antara rawatan yang terdapat untuk mereka yang menghidap kanser. Tapi kalau Tani boleh tanyakan kepada pihak kita, macam mana cara pihak kita untuk mengesan sebenarnya, memastikan yang seseorang itu seperti yang dikongsikan tadi, bukan semua ketumbuhan itu merupakan kanser. Kalau boleh diperjelaskan lagi Tuan Doktor. Kalau kita terasa apa-apa yang kita risaukan, kalau anda ni masih lagi, kalau pihak wanita lah yang masih lagi ada haid, jangan membuat cek paru daya masa haid. Tunggu dulu, sebab masa haid tu hormonnya bertukar-tukar dan kadang-kadang ada ketulan. InsyaAllah ketulan tu kebanyakan masa bukanlah ketumbuhan. Jadi itu yang penting tu. Dan kita boleh lihat dalam PPKK website tu ada gambar-gambar yang menunjukkan kerisauan. Selalunya digunakan
lemon untuk menunjukkan kalau kulitnya berbeza, kalau dalam putingnya ada masuk, atau putingnya keluar darah atau air, atau terasa bijian. Kalau bijiannya dah hilang dan terasa ia makin membesar, itu kerisauan lah bagi siapa. Jadi apakah cara yang terbaik untuk mengurangkan risiko kanser? Paling baiknya sebenarnya menjaga badan kita. Badan kita anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ada kereta, kita sayang kereta tu, kereta akan jalan lama. Kalau kita tak sayang, tak servis, kereta akan rosak. Kan? Jadi badan kita pun lagi-lagi penting. Jadi untuk kanser barah, iaitu kanser yang terlibat dalam kanser mengikut obesity lah, risikonya one of the obesity. Ada 12 jenis kanser. Kanser payudara itu adalah antara kanser yang disebabkan oleh badan, berat badan tinggi. Jadi untuk mengurangkan berat badan, apa kita buat? Banyak bersenam, jaga makan. Dan untuk orang yang masih lagi merokok, disarankan untuk mengurangkan atau paling baguslah henti merokok. Hentikan merokok. Dan untuk orang yang bukan Islam yang minum arak, disyorkan mereka berhenti atau kurangkanlah. Jadi ini adalah antara risiko-risiko yang memang kita boleh ubah suai, modifiable. Yang risiko yang tadi itu, yang jantina, umur tu, kita tidak boleh elak. Betul. Itu yang, dan satu lagi yang faktor keturunan tu. Kalau ada di dalam sejarah family kita, sebelum seseorang tu risau kan, maknya dulu ada kanser barah, atau ada seorang dalam keluarganya, sepupunya ada kanser payudara atau kanser ovary, itu memang bagi saya satu warning sign lah, amaran mungkin apa yang ada pada diri itu ada risikonya. Jadi tak semestinya kita ni okey, tak ada masalah. Sebab kalau kita lihat program saringan di luar negara, alhamdulillah di negara barat yang telah menjalankan program saringan ni, kebanyakan kes-kes kanser barah di negara itu stage 1 atau 2. Dan kebanyakan kes-kes ni, kes-kes di sana mendapat kesembuhan 100%, cure. Di Brunei masih lagi stage 3 dengan 4, 40% ke atas. Allahu Akbar. Jadi kami mahu kalau boleh dikurangkan. Sebab dilihatkan kadar kematian di Brunei, breast cancer di Brunei mengikut WHO adalah nombor 10 menyebabkan kematian. Bayangkan yang 10, yang nombor 10, 36 orang tu semuanya bini-bini. Dan rasa saya doktor, soalan yang paling penting juga, kalau tadi sudah mengetahui risiko, tadi sudah melakukan saringan dan sebagainya, dan didapati kita ni ahli keluarga tadi menghidap kanser. Jadi what's next doktor? Apa yang harus dilakukan seterusnya? Bergantung pada umur kita lah. Jadi bagi umur 40 tu, if you can, buat saringan saja. Dia free. Jadi kami memang fokus pada kaum wanita yang bekerja di pejabat kerajaan, sebab that's the main focus lah. Yang bagi yang muda-muda yang ada family history, kalau kerisauan boleh pergi ke klinik kesihatan, bertanyakan. Dan kami di PJSC ada EDCP, Early Detection. Kalau kita ni risau, ada family history, mahu berjumpa, boleh menghubungi pihak EDCP di PJSC untuk berjumpa dengan doktor, dan doktor di sana akan melihat kita punya sejarah lah, kalau ada kanser, history, dan adakah ada keperluan untuk membuat program saringan ke tidak kalau umurnya cukup sampai tahap 40. Bagi para wanita yang umurnya belum lagi 40 tahun, disarankan untuk membuat bukan mamogram, pemeriksaannya lain sikit, guna ultrasound atau MRI. Betul lah. Dan ini bukan saja untuk kanser payudara, tapi untuk kanser lain juga. Kalau ada risiko kanser kolorektal, kan, kanser usus besar, pun boleh juga berjumpa dengan kami lah. Itu memang ada sudah, alhamdulillah. Dan memang pihak MOH, PIC, kami bekerjasama untuk meningkatkan kesedaran halayak ramai mengenai kanser. Yang penting ni, yang saya melihatlah, ada kekurangan dalam informasi dalam bahasa Melayu. Jadi orang tak faham. Dia terpaksa. Jadi kami sekarang ni berharap dengan program macam ni, Rampai Pagi dan selainnya, insya-Allah kesedaran halayak ramai itu
bertambahlah dengan masa. Dan kami lihat sudah di negara barat dulu, masa mula-mula tu program saringan ramainya tak mau datang. Dan kalau dilihat di negara sebelah jiran Malaysia, program saringan sudah ada, tapi orang yang mengambil saringannya cuma 30% saja. Jadi berharap di negara Brunei lagi tinggi, insya-Allah bagus macam negara-negara barat supaya kanser-kanser yang baru ni kanser awal dan rawatan untuk kanser awal senang, pembedahan, rawatan yang ringan dan insya-Allah dapat mencapai kesembuhan. Itu yang kami mahu tu sebab kalau kanser itu mendaratkan kehilangan seseorang ibu, kakak, anak. Betul. Jadi yang ni kadang-kadang kami kehilangan orang yang ada kemahirannya. Itu kerugian pada negara. Jadi kalau mendapat kanser awal diberi rawatan yang terbaik dan rawatan di Brunei alhamdulillah yang terbaik sama dengan apa yang dapat di negara barat. Betul. Dan lain-lain. Kalau boleh tanyakan pada pihak doktor, mungkin kita ni ada mengenali orang yang menghidap penyakit kanser ataupun pernah ataupun mungkin terasa diri ada mengalami simptom-simptom satu, tapi indah mau ke hospital mungkin disebabkan oleh perasaan takut dan sebagainya. Apa nasihat daripada doktor sendiri yang boleh disampaikan kepada penonton yang mengenali mereka ini untuk orang membawa diorang ni untuk berjumpa dengan pakar? Cara ni macam ni. Masa COVID tu dalam 2 tahun tu kami sudah melihat banyak pasien yang menapuk. Menapuk dia punya simptom lah kalau dan bila jumpa dengan kami terpaksa beritahu sudah melarat atau sudah peringkat yang tinggi 3 ke atas. Jadi ramai yang menangis. Dia orang semua menyesal. Jangan kita menyesal. Umpamanya kalau kanser ni menyebabkan kesihatan. Kemarin saja saya bertanya seorang pesakit, apa yang kita takut? Saya tanya dia. Kita takut penyakit tu menyebabkan kematian ke? Kita takut apa? Dia kata saya takut sakit saja. Itu yang jangan kita risau. Sakit tu sekejap saja. Bila membuat mamogram tu sekejap saja. Kalau mendapat tu, lepas tu bila dapat result bukan kanser, alhamdulillah orang tu bersyukur. Jadi kebanyakan ketumbuhan tu bukannya kanser sebenarnya. Jadi itu satu. Kedua, kalau kanser insya-Allah benda tu masih lagi awal. Jadi mendapat rawatan yang sesungguhnya lah. Jadi sebab kalau peringkat 4 kebanyakan pesakit kami mendapat rawatan untuk bertahun-tahun. Alhamdulillah rawatan sekarang ni bagus, lebih baik daripada 20 tahun yang dulu. Tapi masih ada kemungkinan besar kanser tu bila diberi masa yang cukup lama akan menyebabkan kematian pesakit tu. Jadi itu yang kami nak mahu. Kami mahu awal macam di negara barat. Di negara Amerika Syarikat ada lebih dari 1 juta survivor. Kebanyakannya adalah pesakit payudara. Alhamdulillah. Betul, memang tepat sekali doktor. Macam kalau kita lihat memang cukup cabarannya memang banyak doktor kalau orang mengalami kanser dan sebagainya. Jadi ada dikongsikan juga tadi kepentingan kita ini mengetahui maklumat yang betul. Jadi mungkin para doktor boleh kongsikan sebentar lagi kami akan tayangkan ada penonton laman web yang boleh bis kita kunjungi untuk mengetahui maklumat mengenai dengan program pemeriksaan kesihatan kebangsaan. Ini ppk.gov.bn. Alhamdulillah dah sedia sudah. Kita boleh melawan dia. Ada 4 jenis penyakit, yang satu tu adalah penyakit kardiovaskular, yang 3 lagi adalah penyakit kanser. Yang 3 tu adalah kanser usus besar, kanser payudara dan kanser cervix. Jadi kalau kita klik arah ikon payudara tu, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita akan dapat banyak lagi benda-benda yang kita boleh FAQ lah, soalan-soalan dan siapakah yang dapat menjalani saringan lah. Jadi saya boleh beritahu, saya share lagi umur 40 ke 70 tahun untuk menjalani mammogram rakyat dan residen negara Brunei Darussalam ada tu, dan ada formnya untuk diisi kalau perlu dan kita akan dihubungi. Dan mungkin manalah tahu kalau pihak MOH akan masuk ke dalam app kan, macam app Blue Health kan, Allahualam. Jadi mungkin itu akan menjadi lagi satu cara untuk halayak ramai untuk tahu dan menyebarkan maklumat yang penting lah. Jangan mendengar benda-benda yang bukan-bukan. Itu yang sebab kita sudah lihat semua COVID-19 dalam setahun 2 tahun ni.
Ya, tepat sekali. Pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure. Jadi anda boleh layari www.ppkk.gov.bn untuk menyertai program-program saringan yang telah pun tersedia. Jadi terima kasih kepada Dr. Radin Mas Jeffrey, Radin Mas Ismail atas kesudian hadir ke Rampai Pagi untuk mencerahkan lagi minda kita ni mengenai dengan kesedaran kanser payudara ini. Assalamualaikum dan terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.